Hari ini, mari kita fikirkan beberapa soalan melalui khutbah yang bertajuk, Siapakah umat Tuhan yang benar? Kini, orang menganggap bahawa mereka ialah umat Tuhan yang benar dengan hanya pergi ke gereja. Namun, Alkitab memberitahu siapa barulah betul-betul umat Tuhan. Mari kita fikirkan hal ini pada hari ini. Semoga hari ini akan menjadi masa yang diberkati untuk kita memberikan kemuliaan, kesyukuran, dan pujian yang lebih besar kepada Tuhan Elohim, yaitu Bapa dan Ibu Syurgawi yang memberi kita kebenaran dan membenarkan kita untuk menjadi anak-anak serta umat mereka yang benar dan setia. Siapakah umat Tuhan yang benar? Bagaimanakah kita dapat membezakannya? Bagaimanakah kita dapat membezakan siapa ialah umat Tuhan yang benar dan yang lain bukan? Dulu, Ratu Sheba melawat Salomo. Ratu Sheba mendengar tentang hikmat Salomo. Jadi, dia meletakkan sekuntum bunga segar di sebelah bunga tiruan yang kelihatan sama untuk mencubainya. Kemudian, dia meminta Salomo untuk memberitahu dia yang mana adalah benar dan yang mana adalah tiruan. Jika bagi Anda, bagaimana? Adakah itu sangat susah? Soalan Ratu Sheba sangat susah untuk dijawab. Dua bunga yang kelihatan sama diletak di dalam pasu, dan Salomo diminta untuk memberitahu yang mana adalah benar. Susah untuk dikesan, tidak kira betapa baik penglihatannya. Kalian, apakah cara yang digunakan Salomo pada masa itu? Dia tidak berkata, pastilah ini, atau pastilah itu, dengan hanya melihat. Sebaliknya, dia memilih cara yang paling saintifik dan logik. Dia menyuruh hamba yang di sebelahnya menangkap beberapa lebah dan rama-rama. Tidak lama kemudian, mereka membawa lebah dan rama-rama. Salomo menyuruh mereka meletakkan lebah dan rama-rama di pasu yang ada bunga itu. Lebah dan rama-rama akan berkumpul di mana? Semuanya akan berkumpul di bunga segar itu. Semuanya betul-betul berkumpul di sana. Tidak kira betapa serupa pun, bunga palsu tidak ada bau. Lebah atau rama-rama tidak tertarik padanya. Melihat di mana lebah dan rama-rama berkumpul, Salomo duduk di atas takhta dari jauh dan berkata, bunga itulah yang benar, dan bunga inilah yang palsu. Ratu Sheba terkagum dan berfikir, seperti yang beta dengar, hikmat Salomo memang hebat. Dia memberi soalan yang dianggap susah, tetapi Salomo menjawabnya dengan mudah. Hari ini, anak-anak Tuhan yang merupakan Salomo rohani berkumpul di sini. Kalian semua di sini ialah Salomo. Dapatkah kamu membezakan antara umat Tuhan yang benar dengan umat yang palsu? Jika Anda diberikan soalan ini, adakah Anda dapat memberikan jawaban dengan hikmat seperti Salomo? Injil kita kini diberitakan di seluruh dunia. Asia, Afrika, Oceania, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Namun, Tuhan telah menjanjikan keselamatan kepada umatnya yang benar, bukan kepada anak-anak kegelapan. Kalau begitu, bukankah kita harus tahu, adakah aku umat Tuhan yang benar? Jika ditanyai soalan ini, bagaimanakah Anda membezakan umat benar dengan umat palsu? Semua orang di sini hari ini adalah seperti Salomo. Bagaimanakah kita dapat membezakan antara umat benar dengan umat palsu? Hari ini, mari kita ambil masa untuk memikirkan perkara ini bersama-sama. Ada cuti umum di Korea, betul? Apakah hari 15 Ogos? Itulah hari pembebasan kebangsaan Korea. Dibebaskan daripada penindasan negara lain.
Namun bagi negara lain, adakah 15 Ogos bermakna di Nepal? Ahli-ahli sana akan menjawab tidak. Hari ini ialah cuti umum di Republik Korea. Di Nepal, hari ini tidak bermakna. Bagaimana Amerika Syarikat? Ahli-ahli sana juga akan berkata, tidak, hari ini tidak bermakna di Amerika Syarikat. Bagaimana pula dengan 1 Mac? Itulah gerakan 1 Mac di Korea. Apabila ditindas oleh negara lain, orang bangkit dan menjerit, kemerdekaan hore. Gerakan 1 Mac merupakan hari yang sangat bermakna. Namun, adakah 1 Mac mempunyai makna yang istimewa di Peru? Ahli-ahli berkata tidak. 1 Mac ada makna dan kepentingan hanya bagi rakyat Korea. Di negara lain, itulah hari biasa yang tiada kepentingan tertentu. Kalian, adakah Anda semakin dekat dengan jawapannya? Satu lagi, 4 Julai ialah hari yang biasa di Korea. Namun, 4 Julai ialah hari yang sangat penting di Amerika Syarikat. Betul, itulah hari kemerdekaan. Satu-satunya negara apabila 4 Julai adalah penting, ialah Amerika Syarikat. Di negara lain, hari ini tidak penting. Begitu juga, ada hari-hari yang penting secara rohani, hanya bagi umat Tuhan di kerajaan Tuhan. Jadi, Alkitab berkata bahawa kita ialah warga negara di mana, mari kita pergi ke buku Filipi bab 3 dan membezakan antara umat benar dengan umat palsu. Mari kita lihat buku Filipi, bab 3 ayat 18-20. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam mana? Surga. Kita ada kewarganegaraan di surga. Maksudnya kerajaan surga ialah negara kita. Bukan? Kalau begitu, ada cuti kebangsaan di surga atau tidak? Ada cuti kebangsaan di surga. Ada cuti kebangsaan untuk memperingati kuasa pencipta? Ada. Hari Sabat. Ada Paskah, yaitu hari untuk memperingati kuasa penebus. Ada juga 7 perayaan dalam 3 kali, dan lain-lain. Namun, pertama sekali, mari kita fikirkan kedua-dua itu saja. Hari Sabat yang memperingati kuasa pencipta, dan Paskah yang memperingati kuasa penebus. Bagi warga surgawi kerajaan Tuhan, hari-hari ini adalah sangat penting. Betul? Bagi rakyat negara lain, hari-hari ini tidak penting. Jadi tidak kira betapa banyak kita memperkenalkan Paskah, orang selalu berkata, tidak perlu, kerana Paskah sudah dimansuhkan. Ini kerana itu bukanlah cuti kebangsaan negara mereka. Menurut buku Filipi bab 3 ayat 20, di manakah kewarganegaraan kita? Bagi umat Tuhan benar, yang memegang kewarganegaraan di syurga, ada cuti kebangsaan yang disebut Hari Sabat, yang memperingati kuasa pencipta, dan Paskah, yang memperingati kuasa penebus. Orang yang menyambut hari itu, ialah rakyat negara itu. Sekarang ada banyak ahli luar negara datang ke sini. Jika 4 Julai ialah cuti kebangsaan yang penting bagimu, sila angkat tangan. Ahli-ahli ini datang dari mana? Betul, Amerika Syarikat. Bagi mereka yang anggap 15 Ogos sebagai cuti kebangsaan, sila angkat tangan. Kita akan tahu serta-merta, bukan?
kita dapat cepat tahu kewarganegaraan mereka. Siapa memegang kewarganegaraan Amerika dan siapa memegang kewarganegaraan Korea. Kalau begitu, siapa memegang kewarganegaraan syurga? Orang yang menyambut hari Sabat untuk memperingati kuasa pencipta dan Paskah untuk memperingati kuasa penebus sebagai cuti kebangsaan. Di manakah kewarganegaraan mereka? Di syurga. Bagaimana pula dengan orang yang tidak? Mereka ialah umat syurga yang palsu. Inilah cara Yesus apabila Dia membezakan umat benar dengan umat palsu. Sama seperti Salomo menggunakan lebah dan rama-rama untuk membezakan bunga benar dan bunga palsu. Tuhan menggunakan cara yang hebat untuk mengasingkan umat benar daripada umat palsu. Mari kita lihat babak dalam buku Matius bab 7. Apabila Dia berkata kepada umat palsu, "Aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku." Mari kita lihat buku Matius bab 7 ayat 21. Bab 7 ayat 21 tertulis, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Jika kita tidak dapat memasuki surga, walaupun kita mempercayai Tuhan, iman kita akan menjadi sia-sia. Betapa sedihnya jika gagal memasuki surga, walaupun mempercayai Tuhan. Melihat babak ini pada hari ini, kita harus jelas memahami bahwa hukum Tuhan merupakan kriteria yang sangat penting untuk menentukan syurga atau neraka. Selepas itu, kita harus memastikan kita mengikut jalan iman yang sesuai. Teruskan dengan ayat 22. "Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?" Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian siapa? Pembuat kejahatan, yang mungkar." Yesus tinggal di surga. Jadi apabila melihat babak Dia menghalau orang dengan berkata, "Nyala," kita dapat menyadari bahwa orang yang mungkar akan berakhir di dalam api neraka. Dalam buku Matius bab 7, kita diingatkan sekali lagi bahwa orang yang sebegitu akan dilempar ke dalam lautan api kekal, yaitu neraka. Jika pelanggar hukum akhirnya akan pergi ke neraka, bagaimanakah orang yang mengikut hukum Tuhan? Kalau begitu, janganlah kita sekali-kali mengabaikan hukum Tuhan. Antara banyak orang, Yesus akan membezakan umatnya, sama seperti Salomo menggunakan lebah dan rama-rama untuk membezakan bunga benar dengan bunga palsu. Tuhan akan membezakan umat benar daripada umat palsu dengan hukum kehidupan Tuhan. Tuhan akan berkata, orang yang menyambut hari Sabat, yang memperingati kuasa pencipta, berdirilah di sini. Umat Tuhan saja yang berkumpul di sebelah. Umat palsu akan berkumpul di tempat yang sambut ibadah hari Ahad. Dapatkah kalian membezakan mereka? Beginilah Tuhan membezakan umat benar dengan umat palsu. Tuhan juga akan berkata, orang yang menghargai Paskah, yang memperingati kuasa penebus, sila mari ke sini. Orang yang tidak, sila ke situ. Hanya umat Tuhan akan berkumpul di sebelah sini. Tuhan akan berkata apa kepada orang mungkar? Dia akan berkata, nyala daripadaku dan mengusir mereka semua. Kalian, dalam buku Mika bab 4, siapa diramalkan akan datang ke Sion pada akhir zaman? Kristus Ansangho. Dia sendiri datang ke bumi ini dan mengajar anak-anaknya tentang cuti kebangsaan syurga. Dulu adakah Anda tahu? Adakah saya tahu? Dulu saya tidak tahu. Kalian juga. Hanya siapa yang tahu cuti kebangsaan syurga? Hanya Tuhan yang datang dari syurga tahu.
Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu telah memberi kita peraturan hari Sabat dan hukum kehidupan Paskah. Jadi hari Sabat ini betul-betul berharga buat kita. Hari Sabat pada hari ini ialah hari apa di dunia ini? Hanya hari yang biasa. Hujung minggu yang biasa. Namun apakah hari ini bagi kita? Tuhan menetapkan hari ini sebagai hari apa? Hari yang suci. Kita harus faham bahwa hari ini dikenakan bagi siapa? Hari ini hanya dikenakan bagi umat Tuhan yang benar. Bagi orang yang bukan umat Tuhan, hari ini hanyalah hari yang biasa. Dengan hari ini, Tuhan telah membezakan umatnya yang benar dengan orang yang bukan umatnya. Siapakah yang menetapkan perjanjian baru, memberikan Paskah, menubuhkan hari Sabat, dan mengajar kita 7 perayaan dalam 3 kali? Siapakah yang membenarkan kita kembali ke Sion, agar kita dapat memberikan kemuliaan dan pujian kepada Tuhan, serta diakui sebagai warga negara syurgawi? Siapakah yang membuka lagi jalan bagi kita untuk pulang ke tanah air, syurga yang kekal? Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, bukan? Jadi, hari ini betul-betul sangat gembira buat kita. Kita harus percaya dengan teguh bahwa semua perayaan yang diberikan Tuhan atau semua ketetapannya merupakan jaminan yang sangat penting bahwa kita ialah umat syurga yang abadi. Mari kita lihat buku Keluaran bab 31. Buku Keluaran bab 31, ayat 13. Bab 31 ayat 13 tertulis, "Katakanlah kepada orang Israel, hari-hari Sabatku harus kamu pelihara." Hari Sabat ialah hari Tuhan. Itulah hari yang sangat penting, ditandakan dengan meterai Tuhan sebagai miliknya. Sebab itulah apa? Tanda antara aku dan kamu, turun-temurun. Itulah tanda Tuhan, membuktikan, aku ialah Tuhanmu, dan kamu ialah umatku. Maksudnya, hari Sabat ialah bukti bahwa kamu ialah umatku, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguruskan kamu. Ayat 14. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari apa antara Tuhan dengan kita, hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Betapa pentingnya hari Sabat. Tuhan menetapkannya sebagai sesuatu yang sangat hebat. Namun jika seseorang berkata, hari Sabat tidak penting, kita dapat memahami dengan mudah bahwa dia tidak ada kewarganegaraan kerajaan Tuhan. Kita terus baca dari ayat 15 sampai ayat 17. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat, turun-temurun, menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah apa? Suatu tanda untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7, ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Mengenai hari Sabat yang memperingati kuasa pencipta, apakah yang harus dibuat oleh warga negara syurga? Bagi orang lain, ini bukanlah kewajiban. Namun, Tuhan berkata apa kepada orang yang ada kewarganegaraan syurga? Dalam hukum keempat daripada 10 hukum, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Mari kita pastikan hukum hari Sabat yang diberikan Tuhan kepada kita. Buku Keluaran bab 20. Buku Keluaran bab 20 ayat 8 tertulis, "Ingatlah dan bagaimana? Kuduskanlah hari Sabat." Siapakah yang mengucapkan firman ini? Ini ialah hukum suci Tuhan
yang diberikan Tuhan. Mari kita lihat ayat di atas untuk memastikan bahwa ini ialah hukum Tuhan. Bab 20 ayat 1 tertulis, lalu Tuhan mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan, Tuhanmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Tuhan mengisytiharkan firman-Nya seperti ini, dan memberikan hukumnya satu demi satu. Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Jangan menyembah berhala. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, dan sebagainya. Firman tersebut tidak dikenakan bagi sesiapa pun, tetapi itulah ajaran yang sangat penting bagi umat syurga. Kalau begitu, mari kita pastikan berkat hukum hari Sabat yang diberikan Tuhan dengan membuka buku Yesaya, bab 56. Mari kita lihat buku Yesaya, bab 56 ayat 1. Bab 56 ayat 1 tertulis, Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum, dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat, dan bagaimana tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Dalam buku Mazmur bab 133, apakah jenis berkat yang diberikannya? Dia memberikan berkat yang disebut kehidupan kekal. Akhirnya, menyambut hari Sabat ialah langkah untuk kita mendekati kehidupan kekal. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat, dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Seperti ini, Tuhan menyatakan dan memberitahukan kehendak-Nya. Ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, ia dinyatakan seperti ini. Sebab itulah hari Sabat ini adalah sangat berharga dan penting. Masa ibadah hari Sabat ini sangat bernilai dan penting buat kita. Kerana siapakah kita? Kita ialah umat Tuhan yang benar, yang mempunyai kewarganegaraan syurgawi. Jadi hari Sabat ini sangat berharga dan penting. Paskah pun sama. Paskah ialah hari untuk memperingati kuasa penebus. Bukankah Tuhan berulang kali sendiri menyuruh kita agar jangan melupakan hari ini dan memperingatinya turun-temurun? Mari kita pergi ke buku Keluaran bab 12. Mari lihat firman dalam buku Keluaran bab 12, ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Ayat 12. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan ku bunuh, dan kepada semua Tuhan di Mesir, akan ku jatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi apa? Tanda bagimu, pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan bagaimana? Menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Orang negara manakah yang menganggap Paskah sebagai hari peringatan yang sangat diperlukan dan menyambutnya? Umat syurga. Jika ada orang mengingati hari Sabat dan menguruskannya, mereka ialah umat negara apa? Apabila saya berkata, angkatlah tangan jika Anda datang dari negara yang menyambut 4 Julai sebagai hari kemerdekaan. Ahli-ahli Amerika mengangkat tangan. Apabila saya berkata, angkatlah tangan jika Anda menyambut hari pembebasan kebangsaan pada 15 Ogos. Ahli-ahli Korea mengangkat tangan. Sila angkat tangan jika Anda menyambut Paskah sebagai hari peringatan penebus.
Kalian yang mengangkat tangan, semua ialah siapa? Anda ialah umat syurga. Seperti tertulis dalam buku Filipi bab 3 ayat 20. Di manakah kewarganegaraan kita? Di syurga. Kita ialah umat Tuhan yang benar. Siapakah yang memberikan kita kelayakan untuk menjadi umat kerajaan syurga yang benar? Buku Mika bab 4 tertulis, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, yang mengajar kita tentang jalan-jalannya. Jika kita tidak menerima ajarannya, adakah kita layak menjadi umat syurga? Kita akan hilang semua kelayakan itu. Roh dan pengantin perempuan datang ke bumi ini, membimbing kita semua ke dalam Sion kebenaran. Di Sion, mereka mengajar kita semua tentang syurga. Orang yang berasal dari bumi ini tidak tahu bahawa ada cuti kebangsaan syurgawi seperti itu. Mereka tidak tahu ada cuti kebangsaan yang dipanggil Paskah, yang memperingati kuasa penebus, atau hari Sabat, yang memperingati kuasa pencipta. Jadi, bagaimanakah mereka dapat mengetahui perayaan roti tidak beragi, perayaan hasil pertama, dan lain-lain? Pada akhir zaman, Tuhan Elohim datang ke bumi, memulihkan kelayakan kita sebagai umat syurga, dan memberikan kita kewarganegaraan syurgawi, agar kita menjadi warga yang hebat. Pada hari Sabat yang diberkati ini, saya minta semua ahli keluarga syurgawi, supaya memberikan pujian, kemuliaan, dan kesyukuran abadi kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Sekian terima kasih.